Okey, ni saya akan tunjukkan bagaimana saya punya flip classroom punya style. Okey, untuk sekadar makluman, okey, flip classroom ni ada berbagai style bergantung atas kreativiti lecturer. Okey, ini adalah cara saya. Kalau nak ikut ataupun nak modify tak ada masalah. Okey, apa yang saya buat adalah ni subjek. Pergi kepada kos anda. Ini kos saya GTJ 101 Nursing Foundation. Okey, dan ini yang saya akan ajar pada 13 Oktober hari ni. Okey. Jadi saya prepare ni at least 2-3 hari sebelum. Okey, supaya student ada masa. Okey, yang terbaik adalah seminggu sebelum. Okey, supaya student ada masa untuk dia lihat step by step ni sebelum dia sampai kepada hari yang kita akan buat kelas online. Okey, ini adalah konsep kelas synchronous dan boleh juga untuk asynchronous. Okey, apa yang anda kena faham dulu, apa yang terpapar dekat sini. Okey, pertama, step 1 saya akan masukkan saya punya ni adalah PowerPoint ni kelas pertama bagi tahun 1. Jadi saya masukkan apa general rules of my class ni PowerPoint . Step kedua, dia kena lihat juga PowerPoint ni. Topik pertama yang saya ajar adalah general concept of nursing. Jadi saya letak restricted. Okay, not available unless the activity step 1 yang ni dia telah mark complete. Okay, is mark complete. Maksudnya kita nak make sure student ni pergi kepada setiap step sebelum sampai kepada hari kita punya kelas. Okay, jadi step 2 dia kena tengok PowerPoint. Habis yang ni dia akan pergi step 3. Step 3 adalah forum. Saya bagi satu topik untuk mereka discuss yang related dengan topik yang akan diajar pada hari ini. Jadi topik hari ini adalah general concept of nursing. Untuk tahun 1 dia nak kenal apa itu nursing punya career, apa role of nursing. Okay, jadi saya bagi tajuk dia, tajuk yang simple, yang ni tak ada markah, hanya untuk lebih mengetahui supaya mereka faham dalam subjek ni. Jadi saya bagi tajuk ini. Okey, ini kita punya aktiviti lah, aktiviti yang tidak ada markah. Okey, lepas tu selepas dia dah siap 1, 2, 3 baru dia boleh sign attendance pada hari ini. Jadi nampak saya letak kat sini restricted, not available unless, okey, dia tak boleh sign attendance lagi dia tak penuhi step 1, 2 dan 3. Ni 1, 2, 3. Okey. Jadi bila masa kelas saya akan make sure mereka penuhi semua ni. Kalau mereka terlupa, kita ingatkan dalam WhatsApp. Okey, dah siap ke semua task yang telah diberi? Dan kita akan ada kelas. Ni adalah kelas synchronous. Kita recorded dalam MT dan boleh letak dekat copy paste, letak kat sini supaya student yang tak boleh masuk ataupun ada problem yang low bandwidth punya student, mereka boleh refer pada recorded file kita yang synchronized punya teaching. Okey, sampai tahap sini. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam mana saya create satu tapak ni. Okey. Okey. Contohnya kita nak buat wig ni . Okey, ni wig yang baru. Okey, saya menggunakan, okey, contohnya ni adalah untuk topik saya nak create tapak untuk next week punya kelas. Contohnya Nursing Foundation. Okey, pada 20 hari bulan Oktober 2020. Okey, enter. Okey, kita add activity. Step yang pertama, saya nak minta mereka baca PowerPoint. Jadi kita pergi dekat resource, ambil file. Okey, type. Saya tambah je ni step first supaya student tahu pertama mereka kena buat apa. Jadi saya tambah step first, read PowerPoint. Okey, ni boleh tulis lah. Make sure you have read this first, apa-apa. Okey, boleh display. Lepas tu kita pun masukkan kita punya PowerPoint dekat sini. Contohnya, okey, letak tepi sikit.
Okey, jadi letak tepi sini. Minimizekan. Okey, tak apa, masukkan dalam ni ya. Jadi ini PowerPoint kita lecture, masukkan dalam ni. Okey, nampak dah masuk, besarkan balik. Okey, ni lecture pada hari ni. Okey, untuk first step ni kita tak perlu letak apa-apa. Satu je, kita pergi dekat activity completion. Student can manually mark the activity as completed. Okey, yang ni saya suka pilih yang ni. Show activity as complete when condition are met. Okey, bila dia baca, dia akan, student must view this activity to complete it. Okey, maksudnya selagi dia tak view PowerPoint ni, dia tidak dikira telah lengkap. Okey, lengkap satu task ni. Jadi, tu je kita buat. Save and return to course. Okey, anda lihat dah siap dah step pertama. Okey, step kedua, saya masuk lagi. Okey, kita lihat aktiviti lah, saya nak bagi aktiviti. Tengok ada tak aktiviti, saya nak forum. Okey, kita masuk forum. Nak bagi dia satu topik untuk dia discuss yang related dengan topik yang kita akan ajar, supaya mereka ada buat revision, baca PowerPoint, tengok explore sikit mana-mana untuk mereka baca. Jadi tajuk forum adalah, kita buat step kedua supaya student clear. Ni style saya, saya suka nampak lebih clear. Student akan cakap, student akan nampak, okay, step 1 buat apa, step 2 buat apa, dia nampak. Okay, jadi step 2 saya akan cakap discuss about, ni contoh about, ya. Okay, bukan discuss. Explain your future planning in nursing profession. Okay. Ataupun and your background ke, kita nak kenal dia atau apa-apa ya. Yang make sure masa dekat ini adalah lebih kurang macam discussion ya. Jadi kita bagi dia satu topik. Ni kalau nak display, kalau tak nak display tak apa, maksudnya kita nak nampak dekat luar. Saya tak yang ni. Okey. Jadi cara kita nak pastikan dia buat, kita pergi dekat bahagian restrict access. Maksudnya dia tidak boleh pergi kepada step kedua selagi dia tak baca PowerPoint. Okey, itu maksud access restrict Jadi kita tekan bahagian restrict access, add restriction. Okey. Activity completion. Okey, maksudnya kita ambil yang tadi mana kita nak suruh dia baca PowerPoint. Kena ingatlah dekat mana tadi read PowerPoint. Okey. Mark not be mark complete, must be complete. Bila tak payah, kita must be mark complete. Okey, 1. Kalau ada 2 kita tambah lagi. Okey, ni sebab ada 1 je PowerPoint tadi, jadi 1 je lah kita restrict dia. Selagi dia tak baca step pertama tadi dia tak membaca ataupun dia tak buat, dia tak boleh pergi step seterusnya. Okey, activity completion. Okey, ni dia manual mark. Saya tak berapa gemar yang ni, saya lebih rasa yang ini adalah sesuai. Maksudnya bila dia baca, automatic e-learning boleh detect. Jadi show activity as complete when condition are met. Kalau yang ni dia tanda sendiri, jadi biar kita buat yang show activity. Maksudnya student must view this activity to complete. Okey. Ni student must post discussion or replies. Maksudnya dia kena isi. Selagi dia tak isi discussion tadi, dia tak boleh pergi step seterusnya. Okey, yang lain tak payahlah, saya bagi yang simple je sebab ni bukan ada markah. Okey, nampak? Dah tulis dah restricted. Student akan nampak bila slide dia akan nampak. Tak boleh nak jawab ni selagi yang pertama tak buat. Okey, nanti kita boleh tengok dekat bahagian student view. Dan last sekali, okey, boleh tambah lagi apa aktiviti anda nak buat. Biasa saya akan letak YouTube satu video kan. Okey, yang ni kita tambahkan last adalah attendance. Nampak attendance dekat sini, klik. Okey, kita buat tapak. Attendance ni satu je ciri dia. Anda kena buat tapak dulu.
Jadi dah ada tapak. Okey, restrict juga. Maksudnya dia tak boleh sign attendance selagi dia tidak penuhi syarat tadi. 2 task yang dia perlu buat. Okey, activity completion maksudnya student must match the following. Dia kena dah complete step pertama. Tambah lagi dia mesti complete step kedua, iaitu nampak? Dia mesti dah baca step 1 PowerPoint. Step 2 dia dah ada discussion. Ni 2 je kita nak sebelum dia boleh tanda attendance. Activity completion anda hanya buat 2 tempat ni je. Restrict dengan complete. Student can manually mark the activity as completed. Kita tak nak, sebab kita tak nak, dia buka je dia pun tanda siap dah, tak boleh. Jadi saya nak show activity as complete when condition are met. Bila dah cukup syarat automatic, iaitu ni boleh lah. Boleh dapat grade. Tak ada apa pun maksudnya. Jadi save and return to the course. Jadi dia pun dah nampak nak pergi attendance, dia mesti penuhi step 1 dan 2. Kalau masa kelas kita suruh dia tanda attendance, dia kata tak boleh. Maksudnya dia tak penuhi syarat-syarat untuk tanda attendance, iaitu kena complete step 1 dengan step 2. Setakat itu sahaja, dan kita cuba view daripada student expect. Switch role to student. Kita nak tengok student ni akan nampak macam mana e-learning dia. Ni yang student nampak ya. Kita pergi dekat bawah sekali. Student akan nampak yang ni. Contohnya untuk next week, dia kena baca step 1, read PowerPoint. Step 2, explain your feature. Ni discussion dia. Jadi dia nampak dah, tak boleh buat step 2 selagi step 1 dia tak complete. Sama juga, attendance dia tak boleh buat selagi tak mark complete yang 2 tu ya. Setakat itu sahaja. Ni yang hari ni punya, dia akan nampak yang dah recorded synchronous tadi berada dekat sini. Ni pandangan dari view daripada student. Ini adalah flip classroom cara saya. Maksudnya bila flip classroom ni, dia ada task sebelum dia ada kelas, sebelum dia masuk kelas online kita. Jadi kelas online ni tidak perlu lama. Kita hanya bincangkan balik PowerPoint kita, apa yang mereka tak faham, kita stresskan yang penting, buka untuk discussion, dan forum pun kita boleh tengok sekali lalu. Sebelum kelas pun, kita sebagai lecturer boleh tengok dah apa yang mereka discuss. Jadi masa dalam kelas online, kita akan hanya pinpoint ataupun point out mana yang kita rasa student ni terlalu bagus ataupun tersilap, ada kesilapan yang besar, kita stress kat situ. Dan masa kelas juga kita boleh lihat attendance mereka. Jadi kita kena explain kepada student apa itu flip classroom dan macam mana style kita akan bawa untuk flip classroom masing-masing, sebab berbeza ya. Kalau konsep teori punya subjek macam mana, kalau praktikal subjek macam mana, dan bergantung atas keselesaan dan perbincangan antara lecturer dengan student. Sebab ni untuk year 1 dia agak ambil masa pada mula kita punya kelas. Terima kasih.